Umumnya sekarang kita lihat sudah ada perubahan-perubahan yang berlaku di beberapa tempat. Rakyat balik yakin dengan kita. Kenapa bila mereka mengundi pada pilihan umum akan datang, mereka bukan mengundi sekadar parti pemerintah. Mereka mengundi kepada seorang Perdana Menteri. So pada saya apa yang ada sekarang ini sebenarnya bukan sekadar winnable party. Yang perlu kita memerlukan seorang winnable Prime Minister. Dan pada saya kalau kita tanya ahli-ahli masyarakat di beberapa tempat umumnya akan mengatakan Datuk Seri Najib adalah Perdana Menteri yang terbaik dan he is a winnable Prime Minister. Jadi kalau itu sedemikian, pada kita yang penting ialah kita terjemahkan dasar beliau itu dalam bentuk pelaksanaan. Dan tanggungjawab kami sebagai ahli parti, pemimpin parti ialah untuk menerangkan kepada masyarakat. Karena kalau kita tidak terangkan, kadangkala pihak pesaing kita, pihak pemangkang akan memutarbelitkan apa niat yang baik sedemikian. Kerana pada mereka politik itu hanya kuasa semata-mata. So mereka akan mencari jalan untuk mencari isu, untuk menarik minat masyarakat kepada mereka. Kerana mereka adalah sebuah parti pemangkang. Tetapi mereka mencari jalan bagaimana mengurangkan keyakinan rakyat kepada kepimpinan negara kita. Jadi tanggungjawab kita ialah untuk menerangkan kepada masyarakat. Kita tidak mengharapkan 100%. Dalam sistem demokrasi, yang penting terbanyak itu bersama kita. Jadi selain daripada apa ni formula atau cakap tadi clear thinking dan juga clear politik, apakah lagi kekuatan yang ada khususnya pada BN di Sabah Datuk Seri tengok ni? Kerjasama atau pada saya dia apa yang kekuatan kita di Sabah ini. Pertama kita kena lihat latar belakang politik di Sabah. Kita suatu ketika dulu diperintah oleh parti pemangkang di Sabah ini. Dan kita rakyat dapat rasakan bahawa apabila mereka dibuat sebuah kerjaan yang dikuasai oleh pemangkang, hasilnya tidak kita perolehi. Jadi sudah tentu apabila kita kesempatan telah kita perolehi untuk menjadi sebuah parti pemerintah, penekanan kita pertama ialah untuk menentukan kerjasama antara kita. Ini kunci segala-galanya. Pemimpin harus korbankan kepentingan pribadinya demi kepentingan parti. Apabila kita menyertai parti, kita tidak boleh menyertai parti hanya sebelah kaki saja. Kita kena menyertai parti dengan kedua-dua kaki kita. Artinya ialah kepentingan politik kita secara pribadi harus kita korbankan demi kepentingan parti keseluruhannya. Artinya kalau kita tidak menjadi calon, itu bukan soal pokok. Kalaupun kita tidak mendapat tempat jawatan, itu bukan soal pokok. Kerana matlamat utama kita ialah parti itu seharusnya mendapat tempat. Kerana partilah yang akan menjamin masa hadapan kita. Dan kalau ini pahaman kita, akhirnya maka kita boleh tentukan kerjasama antara kita itu dapat diwujudkan. Kita tidak memikir lagi soal pandangan pendapat pribadi. Kita lihat kepada keutamaan kepentingan parti kita. Jadi ini perlu kita beri penekanan di semua peringkat. Apabila sedemikian, maka akhirnya kita mempunyai satu budaya yang sehat. Mungkin persaingan berlaku di peringkat cawangan, bahagian, pertandingan berlaku berperjuatan. Itu perkara biasa dalam sistem demokrasi. Tetapi persaingan itu bukan dianggap sebagai pukul mati. Ya, sebagai satu persaingan yang sehat untuk memberi peluang kepada ahli-ahli melihat siapa yang seharusnya diberi tempat. Tapi tidak semestinya yang kalah itu tidak berpengaruh. Jadi yang dikalah juga dipastikan dilibatkan dalam parti secara aktif. Kita tidak boleh sisihkan yang gagal. Yang menang, yang kalah disatukan semula demi kepentingan parti. Itulah formula yang wujud di negeri Sabah ini. Dan kita lihat umumnya di semua bahagian keadaan amat stabil sekali. Dan kita juga selepas itu apabila UMNO itu kuat, maka ia dihormati oleh parti lawan. Dan juga ahli parti-parti komponen melihat menghormati kita. Maka kerjasama itu akan dapat kita jalinkan dengan parti-parti komponen yang ada di Sabah ini. Okey, Datuk Seri, nampaknya pembangkang ada mengatakan bahawa akan cuba untuk merosakkan ataupun cuba untuk menembusi Sabah yang dikatakan fake deposit pada BN itu. Sejauh mana Datuk Seri lihat percubaan pembangkang di Sabah ni? Kalau Datuk Seri memang mereka berusaha sungguh-sungguh. Saya lihat pemimpin utama Parti Pakatan Rakyat sudah turun padang di Sabah
semua presiden-presidennya dan juga timbalan-timbalan presiden dan juga pemimpin utamanya. Tapi saya tidak lihat mereka akan dapat memenangi hati rakyat di Sabah ini, kerana kita faham tujuan niat mereka hanya sekadar untuk merebut kuasa semata-mata. Mereka tidak ada program untuk membangun kita di Sabah ini. Isu ini ada dua perkara. Kalau kita bicara soal isu, satu isu hanya sekadar isu untuk menarik minat semata-mata. Satu isu adalah isu yang besar, boleh menggugatkan kedudukan kita. Saya lihat di Sabah tidak ada isu-isu yang besar yang boleh menggugat kedudukan Barisan Nasional. Apa yang ada adalah isu-isu biasa, seperti isu-isu pembangunan, kadang-kala dikemukakan soal pelaksanaannya, kadang-kala juga dipersoalkan tentang anak-anak Sabah untuk menduduki jawatan-jawatan yang penting. Ada juga dipersoalkan tentang royalti minyak dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah kerajaan pusat memahami perkara ini. Dan kita lihat sekarang ini di mana sebilangan besar daripada ketua-ketua jabatan di Sabah ini adalah terdiri daripada orang-orang Sabah. Dan kedua, kita lihat juga Petronas sekarang ini telah melabur banyak peruntukan di Sabah ini untuk menentukan bukan saja kita temui minyak di Sabah, tetapi industri hiliran itu juga diberi keutamaan. Jadi pada saya itulah jelas bahawa kepimpinan yang ada sekarang, khususnya Perdana Menteri, dapat memahami kehendak orang Sabah. Dan jika ini dipenuhi, pada saya tidak ada masalah yang besar. Isu yang dibangkitkan sekarang ini adalah pendatang tanpa izin. Isu yang besar. Pada saya sebenarnya ini adalah isu politik. Secara prinsipnya, kita tidak bersetuju dengan pendatang tanpa izin. Tetapi mereka sengaja melihat satu dua kes yang berlaku dalam surat khabar tentang penipuan dengan kad pengenalan palsu, maka mereka gunakan sebagai isu. Tetapi umumnya ia bukanlah satu masalah besar, dan kerajaan pusat telah membentuk banyak jawatan kuasa di peringkat kabinet pusat, dipengusikan oleh timbalan Perdana Menteri, dari peringkat negeri, peringkat parti. Barisan Nasional juga kita tubuhkan jawatan kuasa dipengurusi oleh Tan Sri Pairan sendiri untuk melihat isu ini. Jadi kita faham ada isu-isu yang dibangkitkan, tetapi umumnya semua isu ini tidak boleh menggugat kedudukan kita.